menerima adalah nikmat. Nisbah Allah yang memberi namanya rahmat. Allah SWT berfirman di dalam satu hadis qudsi, wa rahmati sabaqat ghadabi. Allah Ta'ala kata, rahmatku mendahului kemurkaanku. Wa rahmati sabaqat ghadabi, maknanya rahmatku mendahului kemarahanku, kemurkaanku. Maknanya rahmat Allah ni maha luas, nak dibandingkan dengan sebab-sebab. Boleh? Tolak kuat sikit. Tolak. Nak menjadikan Allah Ta'ala murka itu tak banyak, nak dibandingkan dengan sebab-sebab untuk Allah Ta'ala sayang kepada kita. Jadi Nabi kita juga bersabda bahawasanya Allah Ta'ala berfirman, ana inda zanni abdi bi. Kata Allah, aku di sisi sangkaan hamba-hambaku kepadaku. Kalau kita sangka Allah Ta'ala maha baik, maka Allah Ta'ala akan jadi baik kepada kita. Kalau kita dan sangkaan kita Allah Ta'ala zalim, wal'ayyadzubillah min zalik, maka akan berlakulah pada nisbah diri kita, kita kata macam mungkin zalim, mungkin kena ujian, kena bala dan sebagainya. Kerana Allah Ta'ala akan melayani kita bagaimana sangkaan kita kepadanya. Betullah kadang-kadang bila orang tanya macam mana kehidupan, macam mana, okey ke? Mula-mula kalau kita kata susah lah sekarang ni, sekali dua tak apa. Tapi kalau tiap-tiap kali orang tanya kita kata susah lah, akhirnya Allah Ta'ala akan buat kita jadi susah. Kerana kita menjawab itu adalah sangkaan kita kepada Allah. Maka alangkah baiknya kalau kita berhusnuzan, sangka baik dengan Allah. Tiap-tiap kesusahan itu Allah Ta'ala berikan hikmah di sebaliknya. Kulli syai'in sababa. Tiap-tiap perkara yang berlaku itu semuanya ada hikmah dan ada sebab tertentu. Maka kita bersangka baik dengan Allah Ta'ala, InsyaAllah Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Terus sekalian, di sebelah kanan kita ini adalah Jannatul Baqi'. Sama-sama kita beri salam. Tengok orang lelaki berziarah. Assalamualaikum ya ahlal diyar, wa inna insya'Allah bikum lahiqun. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum salafuna wa nahnu bil athar, yaghfirullahu lana wa lakum al-afiyah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, sebelah kanan kita ni Al-Baik. Tak dikubur ni Al-Baik lah. Itulah macam mana tuan nak buat, nak bagi rasa Al-Baik ni. Sebelum buka lagi dia tunggu dah. Kena rasa juga. Tapi di Mekah pun ada. Di Mekah dekat dengan hotel kita tu ada. Tapi di Madinah ni sedap lagi lah kalau kita dapat makan di suasana Madinah. InsyaAllah kita fikir-fikir pula. Banyak tempat ni. Di sebelah kiri kita itu adalah Masjid Sayyidina Bilal. Tuan-tuan tengok ada pasar tu. Pasar tu itu uptown. Uptown waktu malam cantik ya. Waktu malam situ ada jual barang-barang lebih kurang macam barang kita jugalah di sekeliling kedai-kedai Masjid Nabawi. Tapi kita boleh tawar dengan dia dengan harga lebih murah. Boleh tawar dengan dia dengan harga yang lebih murah. Terpulang lah kalau tuan-tuan nak pakai yang murah. Setengah-setengah ada jemaah saya sebelum ni, dia tak layan baju-baju tupi-tupi tu. Dia ajak saya pergi baju yang harga 1,000 pasang, 1,000, 2,000 kan. Ajak pergi keluar kedai luar. Jadi saya pempau lah juga. Pada jemaah saya yang hari tu ada mak saudara Nilofa ikut sekali, Datin. Apa nama dia? Kartini. Mak dia. Kartini. Ni mak saudara dia. Hah? Alif Fikri yang jual minyak. Orang Kelantan. Inilah dia suasana yang kita akan rindu apabila kita balik ke Malaysia nanti. Pagi ini adalah ziarah yang terakhir kita buat kali ini di bumi Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan, kita nak berjalan, nak meronda pun di Madinah lah. Di Mekah kita tidak ada suasana begini.
Di Mekah kita sudah tidak berjalan, sudah tidak meronda-ronda di keliling, kerana suasana dan persekitaran Mekah itu tidak sama seperti di Madinah yang kita boleh ada tempat-tempat menarik di sebelah luar yang kita boleh tengok. Adapun di Mekah, tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat sejarah semuanya dah ditutup. Dan kalau kita pergi pun tidak ada nak dekat tak boleh, dia akan buat tembok keliling sampai kita tak nampak. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, sebelah kiri kita ni adalah Wajah Quba. Wajah Quba ni, kalau kita berjalan kaki daripada sini, terus kita akan sampai ke Masjid Quba. Di sinilah abaya-abaya murah, harga RM50. Tuan tengok tu, lorong straight tu. Tak nampak lindung pokok ni. Dia terus sampai ke Masjid Quba. Nak pergi insya-Allah kita boleh. Kalau dua cara. Yang pertama sama ada pergi naik van ramai-ramai ataupun pergi naik taksi. Saya pergi lokasi ni malam semua hidup. Malam ni tuan hidup. Orang Pakistan semua berkelah kat sini. Budak-budak main skateboard, rollerblade. Memang hidup, memang meriah. Sangat-sangat meriah. Abaya RM50. Cantik dia sama macam keliling hotel kita tu, yang harga 100, 150. Kita pergi ke Mekah nanti, kita nak shopping dalam tempat-tempat shopping di Mekah nanti, carilah yang 50, payah. Kalau ada pun nipis. Lepas tu tak cantik. Sini cantik-cantik, harga murah. Yang saya kata rumah wakaf Selangor tu belakang ni lah. Satu malam RM1. Jadi di yang tempat shopping ataupun yang tempat berjalan ke arah Masjid Quba ni, kita boleh pergi, tuan-tuan boleh pergi tengok barang-barang. Kalau kata tak larat nak jalan kaki, dia ada khidmat servis macam naik ada budak-budak Arab yang dia bawa basikal ada bateri. Jadi kita naik belakang dia tu, boleh naik dalam 3 orang, 2 orang, 4 orang. Tengoklah dia ada macam-macam jenis. RM10 seorang sampai ke Masjid Quba. Ataupun naik taksi pergi ke Masjid Quba, masa balik jalan kaki. Kalau tak larat naik kereta tu. Banyak budak-budak Arab tu duduk pusing naik kereta tu. Tapi suasana memang sangat-sangat berbeza dengan suasana di tepi-tepi masjid kita. Sebab tu orang kata Madinah ni, kalau nak tahu macam mana kehidupan di Madinah, kena keluar macam kita ni. Kena keluar, kena tengok suasana dia. Tambah suasana malam, tuan akan tengok di tempat tu belakang ni lah, dia punya jalan tu. Oh, memang sangat-sangat berbeza. Memang happening lah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, hari kita ni di hari apa? Hari Rabu. Kita nak hari Rabu ni antara hari yang popular lah. Hari Rabu antara hari yang popular, orang ramai. Hari Rabu, hari Khamis, Sabtu dan Isnin. Isnin, Rabu, Khamis dan Sabtu ni hari yang sangat popular untuk orang berziarah keluar. Hari Selasa kita tengok semalam kurang sikit kemarin. Sebelah kanan kita ni adalah tempat makan orang Arab yang telah saya maklumkan hari itu. Sini, tengok tuan-tuan. Pintu gerbang, pintu masuk dia ada hati unta goreng, adanya makan ikan macam-macam. Kalau nak rasa, kita boleh buat trip. Sebelah kedai roti tu sebelah kiri ni lah. Mana tu? Kedai roti. Kedai roti tu memang sedap. Jangan cakap je. Nak pergi bila tu? Banyak tempat ni. Malam ni kita nak pergi kenduri. Tahlil. Dekat tempat tahlil malam ni tu, selain daripada tahlil, selesai tahlil, selesai makan, bolehlah tengok-tengok pemandangan dalam Raja Tamar tu. Dan dia ada servis bagi makan burung. Masuk dalam mini zoo, ada kambing, ada burung. Burung tu datang ke tempat kat tangan kita, tepi dalam kawasan tempat kita nak makan tu. Memang
best lah. Kita nak berjalan banyak sikit pun di Madinah lah. Di Mekah ni kita lebih banyak berjalan untuk ke shopping dan juga umrah. Nak berjalan kat luar ni payah. Di Mekah nanti hanya kita ada pergi keluar ni hanya untuk dua perkara sahaja. Selain daripada kita nak pergi tengok tempat manasik haji, hanya untuk dua perkara sahaja. Yang pertama sekali, umrah tambahan. Kita akan pergi ke Tanaim dan kita akan berjumpa dengan ulama Mekah di sana, di Tanaim. Kita akan beri nasihat kepada kita, kata nak ambil ijazah zikir ke, nak ambil ijazah serban, ijazah tasbih orang lelaki, orang perempuan boleh. Nak ambil ijazah tongkat, nak ambil wirid-wirid amalan-amalan. Ini tokoh ulama Mekah, bukan senang nak jumpa. Yang pertama. Yang kedua, kita akan ke, siapa nak ikut, kita akan makan nasi unta di Mekah. Untuk nak ziarah-ziarah, nak pergi tengok tempat macam ni, tak ada. Di Mekah sudah pun dihapuskan. Di Madinah lah kita nak beronda, nak berjalan. Ya, dia dihapuskan kerana pemahaman akidah kerajaan Saudi ni, yang mereka mengatakan kalau kita jaga tempat-tempat bersejarah ini, akan ada golongan-golongan yang datang buat benda syirik. Akan ada golongan-golongan yang datang buat benda khurafat. Contohnya telaga. Telaga di Mekah tu ada satu telaga nama Bi'ru Tuwa. Nabi kita mandi dan sembahyang di situ dekat dengan Masjidil Haram. Tapi sebelah luar lah, jauh jugalah. Dan diratakan, dihapuskan kerana mereka kata ramai orang ambil air buat benda syirik. Sebenarnya itu adalah jadi mereka nak mematras perkara-perkara macam ni, langsung dia tutup telaga. Sebenarnya itu bukan satu idea yang baik. Yang pertama sekali, kita kena kaji sebenar adakah betul-betul orang buat benda syirik ataupun hanya tanggapan mereka sahaja. Yang kedua, rugilah kalau dia hapuskan. Apa kata kalau letakkan guard di situ, polis kau jaga untuk kita datang buat benda. Ini langsung dihapuskan kesan sejarah 1400 tahun. Jadi umat-umat kemudian ni langsung tak boleh tengok. Apa salahnya kalau letak pagar keliling? Jadi mereka ini memang tidak ada kesedaran. Kerajaan Saudi pada masa dulu, sejak akhir-akhir ni saja yang ada kesedaran untuk jaga benda-benda sejarah. Sebelum ni, setahun dua lepas ni tak ada. Benda sejarah ni dia buat tak tahu. Sekarang ni barulah macam kita tengok Jabal Nur, yang atas tu ada Gua Hira. Barulah mereka ada buat muzium Jabal Nur. Sekarang ni barulah mereka ada nak buat tempat sejarah Jabal Nur setelah 1400 tahun. Begitu juga dengan Telaga Arif yang kita tengok semalam, yang ada kesan Telaga Arif di atas lantai tu. Sebelum ni kita datang tak ada. Tidak ada kesan. Dia hanya letakkan pokok tamar sahaja. Itu pun kalau orang tahu, tahulah. Tak tahu, tak tahulah. Yang kalau kita baca kitab-kitab Arab, kitab-kitab tarikh, kitab-kitab tarikh ni bukan tarikh hari ni tarikh berapa tak? Tarikh ni bahasa Arab, bahasa Melayunya kitab sejarah. Kalau kita baca kitab sejarah, baru kita akan jumpa. Tapi ramai mana dia yang baca kitab sejarah dalam bahasa Arab. Jadi baru-baru ni je mereka ada kesedaran untuk nak cek balik, nak tengok balik. Ayo. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, jadi mereka sejak akhir-akhir ini sahaja di bawah pemerintahan, sejak anak Raja Mekah ini naik menjadi Perdana Menteri, baru-baru ini dilantik dalam sebulan yang lalu, barulah ada kesedaran untuk repair, untuk perbaiki semula kisah-kisah sejarah. Bukan bermakna dia menghargai kisah sejarah, tetapi kerana kita menggunakan visa pelancong, akan menerima ramai kemasukan pelancong, dan ia sebagai daya tarikan pelancong.
Dan Masjid Quba sekarang ini memuatkan 5,000 orang. Lagi 2-3 tahun dia akan siap untuk 50,000 orang. Jadi kita tengok Masjid Quba ni adalah masjid yang sangat diberi perhatian oleh raja-raja dahulu hingga sekarang. Penubuhan Masjid Quba ini begitu signifikan pada perkembangan Islam di Madinah Al-Munawwarah. Ianya adalah masjid yang pertama yang diasaskan di dalam Islam. Kalau orang tanya rumah ibadah yang pertama diasaskan ialah Kaabah. Kaabah dia bukan masjid. Kaabah adalah Kaabah. Dia rumah ibadah, tempat sembahan. Tapi kalau masjid, bila kata masjid ni dia melengkapi adanya ahli jawatan kuasa, adanya imam, adanya muazzin. Di Kaabah tidak ada. Kaabah adalah rumah sembahan. Itu rumah sembahan yang pertama yang dibina di dunia. Tapi kalau masjid yang pertama dibina di dunia dalam Islam adalah Masjid Quba. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, orang ramai tak apa, kita bersabar. Fasabrun jamil. Sabar itu indah. Jadi kita datang umrah pada bulan musim sejuk ni memang seronok kerana musim dia ataupun cuaca ni yang sedap. Cuma cabarannya adalah orang yang sangat ramai. Jadi kalau kita tak suka berimpit-impit, jangan datang pada musim sejuk. Datang pada musim panas, tak ada orang nak berimpit kita. Tapi panas. Ini di Madinah, di Mekah lagilah kena sabar banyak. Lagilah orang tak kira orang lain, dia langgar saja, berselerak. Lagilah macam-macam di Mekah Al-Mukarramah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kita sedang mencari parking untuk parking di sekitar Masjid Quba. Kita duduk berzikir kepada Allah Ta'ala hingga terbit matahari. Dan kita melaksanakan salat sunat Isyraq ataupun salat sunat duha, maka kita akan mendapat pahala haji dan umrah yang makbul. Tamah. Benar ke? Yang dah lebih air mungkin. Ada grup tiram sebelah kiri kita ni. Tuan-tuan tengok sebelah kanan kita ni, kalau kita mai datang 2-3 tahun lepas, memang banyak kedai. Macam kedai bukunya, kedai jual habbanya, kurmanya, habis kerana semua dah dirobohkan. Itulah kita kata semakin lambat kita datang umrah ni, semakin rugilah. Kerana banyak perubahan-perubahan yang kita tak dapat, yang akan berlaku dan kita tak dapat tengok keadaan asal. Orang yang datang awal pun dah tak dapat tengok keadaan asal. Kita datang kemudian pun lagilah langsung tak ada asal. Kita tengok Masjid Quba begitu indahnya. Jadi tuan-tuan, selepas mana kita bersolat di Masjid Quba ini, kita akan menziarahi telaga yang TikTok, telaga yang viral dalam TikTok. Mudah-mudahan dia buka. Biasanya dia buka. Cuma telaga itu tidak termasuk dalam tentatif kita, tidak termasuk dalam itinerary, tidak termasuk dalam apa yang saya tulis dalam grup WhatsApp kita untuk nak ziarah. Telaga satu lagi tu, telaga kita nak pergi, telaga Ghas. Jadi telaga Ghas tu kita akan pergi juga. Tapi siapa yang berminat nak ke telaga Azab,
bolehlah masuk. Cuma dia ada bayaran. Bayaran ni sendiri dalam 10 rial, tak silap saya 10 rial. Telaga Azak. Jadi sampai-sampai tu orang sahabat-sahabat dalam kalangan Aus dan Khazraj ingatkan Sayyidina Abu Bakar tu Nabi. Jadi pada masa itu matahari belum lagi terbit. Bila matahari terbit, Nabi kita kena cahaya matahari panas macam ni lah. Matahari yang sama lah dulu. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq duduk sebelah Nabi kita. Dia ambil selendang. Selendang tu yang ridak selendang tu macam abang kita pakai. Dia tutup kepala Nabi kita supaya tak kena panas. Maka sahabat-sahabat yang ada di sini tahulah mereka itu adalah Rasulullah. Lalu mereka ramai-ramai bersalam dengan Nabi kita. Di mana peristiwa itu berlaku? Di Telaga Azak. Yang kita nak pergi ni. Dan di situ ada batu yang Nabi kita solat, tapi dia dah buat lubang dekat sembahyang dah. Kalau kita mai dalam 2-3 bulan lepas, dia ada buat, dia boleh solat. Kita cuma boleh ambil air dia, minum air dia. Cuma kadang-kadang air dia payau lah. Yang penting dia Telaga TikTok. Viral lah kat pergi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-mujtaba amma ba'du. Tuan-tuan dan puan, dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita telah selesai. Siapa yang aircon dia tak rasa boleh dia kena pusing ni ya. Dia pusing ni. Kita telah selesai di Masjidil Quba dan juga Bi'r Azak. Selepas ini kita akan pergi ke Bi'r Ghas. Bi'r Ghas ini adalah tempat yang tak besar macam tadi, dia kecil saja. Pun begitu tempatnya tempat yang menarik. Salah satu daripada tempat yang tengah naik sekarang ni di Madinah Al-Munawwarah. Kita ni lapis-lapis awal lah yang sampai ke Bi'rul Ghas yang kita nak pergi sekejap lagi. Setelah mana dia islah, dia perbaiki yang semula. Jadi beberapa ketika yang dulu saya selalu pergi ke Bi'rul Ghas yang kita nak pergi ni, tapi saya tak bawa jemaah, saya pergi seorang saja. Oleh kerana keadaan dia yang teruk, dia tak jaga, sampah sarap macam-macam. Jadi alhamdulillah sekarang ni dia buat cantik dan bolehlah kita tengok. Dan di situ ada masjid lama, masjid asal Nabi kita sembahyang, dan kita boleh sembahyang dalam aircon. Dia ada yang cantik lah, sedap. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi antara insan terpilih untuk sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dan dalam ramai-ramai orang yang terpilih, kita juga yang terpilih lagi untuk dapat melihat kesan-kesan sejarah tempat-tempat yang pernah Nabi kita solat, Nabi kita berwuduk, Nabi kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi kita Sayyidul Alamin wa Khairul Bariyah, sebaik-baik ciptaan Allah adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di rumah kita, saya yakin di rumah kita setiap orang ada frame kalimah Allah dan ada frame kalimah Muhammad, nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang kita gantungkan di rumah kita, di sebelah luar rumah ataupun dalam rumah. Jadi kenapa orang Melayu dan juga orang Arab dia selalu gantungkan Allah dan Muhammad? Kalau tuan-tuan perasan, adakah kerana saja-saja? Tidak. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, cerita itu bermula di Arash Allah. Ketika mana Arash Allah Subhanahu wa taala diciptakan, dia bergegar. Arash Allah ni dia bergegar. Apabila bergegar, malaikat semua takut. Kerana malaikat takut itu, gegaran itu adalah disebabkan kerana kemurkaan Allah. Maka para malaikat semuanya bersujud selama 70,000 tahun memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka khawatir gegaran itu kerana kemurkaan daripada Allah. Tetapi tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk meletakkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Arash Allah, di tiang Arash Allah. Apabila nama Nabi kita diletakkan di tiang Arash Allah, maka Arash Allah yang bergegar itu pun jadi tak bergegar. Diam dia, berhenti dia. Kerana apa?
kerana diletakkan nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu arasy Allah. Makhluk yang paling besar sekali adalah arasy Allah. Maka apatah lagi di rumah kita, apatah lagi di pejabat kita, apatah lagi di kedai makan yang kita usahakan, perniagaan yang kita usahakan, elok kita letakkan firman Allah dan Muhammad. Kerana tuan-tuan sekalian, menjadi salah satu daripada keberkatan yang akan turun kepada rumah kita, kedai kita, pejabat kita dan sebagainya. Itu bagi rumah yang ada kalimah Muhammad. Maka apatah lagi hati yang di dalamnya ada nama yang terpahat, nama mim ha mim dal, Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, bagi siapa yang selalu berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni tuan-tuan sekalian, dia mengandungi 24 huruf. Ni kita cerita ilmu huruf pula. Dia mengandungi 24 huruf. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu kita kira dia ada 24 huruf. Maka siapa-siapa yang banyak berzikir la ilaha illallah akan diampunkan dosanya 24 jam. Seperti mana banyaknya huruf la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Besarnya la ilaha illallah tuan-tuan sekalian, besarnya agungnya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, orang bukan Islam, orang kafir nak masuk Islam, dia baca satu Quran pun tak jadi lagi Islam, melainkan dia kena mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia bacalah wirid-wirid, baca istighfar 50 juta sekali pun tak jadi Islam lagi. Dia kena sebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu juga kita banyak baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, siapa-siapa yang banyak baca bismillah, nak buat itu baca bismillah, nak makan bismillah, nak naik kereta baca bismillah, nak keluar kereta baca bismillah, nak bawa kereta baca bismillah, nak tidur baca bismillah. Tuan-tuan, siapa yang banyak-banyak baca bismillahirrahmanirrahim, dia akan dijauhkan daripada 19 malaikat penjaga neraka. Siapa yang banyak baca bismillah, 19 malaikat penjaga neraka takkan jumpa dia. Maknanya kita tak akan masuk neraka. Sebab kerana bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim, kalau tuan-tuan kira ada 19 huruf. Siapa-siapa yang baca 19 huruf ni, dia tak akan bertemu dengan 19 malaikat penjaga neraka. Itu keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu pula, Bismillahirrahmanirrahim ni tuan-tuan, dalam ilmu huruf, ilmu falak, ilmu astronomi, dalam ilmu huruf Islam, kita ada alif, ba, ta, sa, jim, alif, ba, ta, sa, jim, ha. Dia ada, tiap-tiap tu ada nilaian angka dia. Alif 1, ba 3, ta ada nilai-nilai angka dia dalam ilmu huruf. Jadi tuan-tuan, bismillah, ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim, bismillahirrahmanirrahim itu, kalau kita gabungkan dengan ilmu huruf, dia jadi 786. Sebab itulah tuan-tuan pergi ke kedai mamak, tengok atas dia 786. Apa dia? Itu ilmu huruf. Berdasarkan ilmu huruf, bismillahirrahmanirrahim. Maka ulama' kata, siapa-siapa yang nak ada keistimewaan dalam hidup dia, Allah Ta'ala akan berikan kepadanya apa yang dia mahu, termakbul segala hajatnya. Maka banyakkan baca bismillahirrahmanirrahim. Satu hari itu jangan tinggal sebanyak 786 kali. 786 kali. Sab'umiyah Tis'ah wa thamanin Marat. 786 kali bismillahirrahmanirrahim. Itu istimewa bagi siapa yang beramal dengan bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu saya ada satu teka-teki, ataupun satu matematik. Siapa boleh bagi tahu dekat saya, dalam surah Al-Insyirah, alam nasrah laka sadrak, ada berapa huruf kaf? Siapa ada Quran dalam handphone, cuba kira, ada berapa huruf kaf dalam surah Al-Insyirah? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra,
fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Berapa huruf kaf? Siapa boleh kira? Saya tak nak bagi tahu jawapan. Jadi itu ulama kata, kalau kita nak baca surah Alam Nashrah ni menjadi, jadi hikmat dia tu, tiap-tiap ayat Quran ni ada hikmat dia. Ayat contohnya wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, surah Al-Baqarah ayat 102 tu untuk hantu. Baca kalau orang kena masuk hantu sebagainya. Ini Alam Nashrah ni kalau kita ada anak cucu kita, nak bagi pendengar hati, nak bagi dia menghafal kuat, boleh ingat nak exam dan sebagainya. Tapi janganlah esok nak exam malam tu baru nak menghafal. Itu minum satu trailer pun tak jadi kan? Jadi tuan-tuan, kena baca Alam Nashrah sebanyak mana bilangan huruf kaf dalam Alam Nashrah. Cuba kira ada berapa, nanti bagi tahu pada saya. Berapa? 8? Tak betul. 13 tak. Huruf kaf 21 tak. Metekar ni mana boleh. 21 tak. Kira betul-betul. Ada berapa huruf kaf dalam surah Alam Nashrah? Banyak itulah kena baca. Sekali dah baca. Sekali baca, banyak itulah bila kita buat air penawar ataupun baca pada dada anak. Contoh kita dah sampai di Telaga Ras, orang beramai. Telaga ni pada 2-3 bulan lepas seorang pun tak ada, sunyi sepi. Kerana dia masih lagi belum siap. Sekarang dah siap. Air mata Telaga Ras ini tuan-tuan, Nabi kita wasiatkan supaya apabila baginda meninggal, ambillah 5 atau 7 timba mandikan jenazah baginda. 9 guna air telaga. Berapa? 9. Betul 9. Ada 9. Betul lah jawapan tadi sama. Lepas tu air telaga ni, mata air dia daripada syurga. Dia kita boleh minum. Mata air dia daripada syurga. Macam air Zam-Zam juga. Jadi jom kita turun. Di sini tuan-tuan boleh minum air, tengok telaga, dan belakang tu ada tempat solat. Kalau tak nak solat sekalipun, masuk saja tu ambil berkat. Itu pergi mana? Air itu dia membentuk air hujan. Jadi air hujan yang turun ke dunia ini, itulah air bekas air mandian jenazah Nabi kita mulia. Air hujan yang turun, dia menjadi titisan air hujan. Itu hebat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita bersabda, air syurga. Sebab masjid. Jadi tuan-tuan sekalian, air dari syurga ini, macam saya beritahu semalam, adanya air Zam-Zam. Sebab itulah air Zam-Zam, Telaga Zam-Zam dan Telaga Nil ini, kedua-duanya mata air daripada syurga. Pernah datuk saudara saya cerita, dia duduk Mekah 50 tahun. Dia tinggal di Peringat. Peringat ni dekat Pasar Tumbuk. Ada lagi? Peringat. Umur dia 80 kat 90. Dia duduk Mekah dah kat 50 tahun lebih. Ada lagi dia Tuan Guru Haji Ismail. Jadi tuan-tuan sekalian, dia cerita, dia kata pernah ada orang Pakistan cuci Telaga Zam-Zam, terjatuh dalam Telaga Zam-Zam tahun 60-an. Selepas 3 hari, timbul jenazah dia, mayat dia timbul di Sungai Nil. Ya, pernah dengar tak? Pernah dengar, ada pernah dengar. Cerita tu masyhur di Mekah. Jadi makna kata mungkin boleh jadilah sambung. Dia ada tak tahulah. Dia bersambung di bawah tu antara Telaga Zam-Zam dengan Sungai Nil. Kerana dalam kitab cerita, memang kedua-duanya asal daripada syurga, daripada satu mata air yang sama. Allah Alam. Nah, ini benda pelik-pelik. Ajaibul alam, benda pelik-pelik di dunia ini banyak. Kemudian tuan-tuan dan sekalian, kita sekarang ini kita menuju ke Masjid 7, Masjid Sab'ah, dan destinasi kita terakhir pada kali ini. Mungkin kita agak letih jugalah naik turun ni. Tapi ialah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tengok tempat-tempat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tempat, kalau di Malaysia kita boleh meronda, kita tinggal di Kuala Lumpur, saya tinggal di Kedah, di Penang, boleh pergi ke Johor, boleh pergi ke Muar semata-mata nak makan mi Bandung, semata-mata nak makan. Kalau orang daripada KL boleh datang ke Penang semata-mata nak makan pasir mbok di Padang Kota, punya mahal. Jangan makan tuan tu, mahal tu. Mahal. Ada tempat lain yang lagi elok kan. Tapi itu kita di Malaysia 4-5 jam sanggup kita travel, nak pergi tengok pemandangan indah. Ini tempat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita mengorbankan sedikit masa kita, dia akan menjadi satu kenangan. InsyaAllah tuan-tuan, seterusnya kita akan ke Masjid 7. Kemudian
menyentuh tentang sungai tadi, ada satu benda yang saya nak cerita. Nabi kita dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi kita bertemu dengan malaikat di langit pertama. Di langit pertama, Nabi kita tanya, Nabi kita nampak ada telaga Kausar. Inna a'tainakal Kausar. Telaga Kausar ini telaga yang siapa nak masuk syurga dia kena minum dulu. Ini Masjid Jumaah belakang kiri, Masjid Jumaah. Masjid hari Jumaat sembahyang sinilah. Nabi kita sembahyang sini. Masjid Nabi kita solat fardu Jumaat yang mula-mula sekali di Madinah, di Masjid Jumaah situlah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Nabi kita tanya malaikat, di mana punca mata air yang membentuk telaga Kausar. Nabi kita tengok telaga Kausar tu tuan-tuan, seluas mata memandang. Dan ada 4 buah sungai yang mengalir daripada atas turun ke bawah membentuk telaga Kausar. Tapi mata air tu Nabi kita tak nampak. Dia berlindung di sebalik kubah yang emas yang sangat besar. Nabi kita tanya kepada malaikat penjaga kubah, aku nak tengok punca mata air telaga Kausar ni. Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita keistimewaan telaga Kausar ni ketika mana dalam peristiwa Isra wal Mi'raj lah. Kemudian malaikat kata, baik wahai Rasulullah, kamu baca bismillah. Bila Nabi kita baca bismillah, terbuka pintu kubah yang besar, kubah emas. Kemudian Nabi kita nampak apa dia? Tulisan Bismillahirrahmanirrahim. 4 buah sungai itu tuan-tuan datang daripada huruf Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Sungai yang pertama ada 4 buah. Sungai yang pertama datang daripada lubang huruf mim pada bismi. Ba, sin, mim, bismi. Lubang huruf mim itu, air mata sungai pertama datang pada lubang huruf mim. Pertama, jadi 4. Yang kedua datang daripada huruf ha yang ada pada kalimah Allah. Alif, lam, ha. Ha yang mata bulat tu, itu sungai keluar daripada tulisan ha bulat, huruf ha turun ke bawah membentuk telaga Kausar. 2, ada 4. Yang ketiga daripada huruf mim, Ar-Rahman. Alif, lam, ra, ha, mim, nun. Mim tu keluar sungai ketiga. Yang keempat mim, Ar-Rahim. Akhir sekali, Alif, lam, ra, ha, ya, mim. Itu 4 buah sungai. Nabi kita tengok, maksudnya apa? Siapa-siapa, sambung kat tadi tu, siapa-siapa yang banyak baca Bismillahirrahmanirrahim, dia akan dapat minum telaga Kausar. Siapa-siapa yang dapat minum telaga Kausar, confirm masuk syurga. Kerana orang yang nak jadi ahli syurga, antara checkpoint dia, immigration dia adalah kena melalui malaikat Ridwan. 1. Yang kedua kena minum air telaga Kausar. Dari tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, telaga Kausar ini dia selalu tiap-tiap masa, tiap-tiap saat dia membesar. Dia bukan satu saiz sama sampai kiamat, tak. Dia membesar. Dia membesar bila? Waktu bila dia membesar? Apabila seorang daripada umat Nabi kita bersalawat, dia akan besar. Jadi berapa bilion manusia atas dunia ni yang bersalawat kata Nabi, selagi tu ada besar, luas telaga Kausar. Dan dia ada mangkuk untuk minum air. Bukan kata kita seduh mata kucing tu tak. Dia ada mangkuk untuk minum air. Mangkuk tu dia berbuat daripada emas. Ini semua bukan saya ambil daripada internet. Ini semua cerita dalam kitab Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Jalalain, dikarang oleh Al-Imam As-Sawi rahimahullahu ta'ala. Saya mengaji kitab tu. Jadi tuan-tuan puan dirahmati Allah sekalian, itu antara cerita yang pelik-pelik. Tentang kelebihan Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah jumpa ada seorang orang tua, umur dia 130 tahun. Dia tinggal di kampung Asam Jawa, Baling, Kedah, tapi dah meninggal. Dia ni duduk di Mekah. Bayangkan 130 tahun. Daripada umur dia belas tahun pergi Mekah, berulang alik, Malaysia Mekah. Pasport tak ada. Bayangkan macam mana. Allah Ta'ala beri kelebihan pada dia. Jadi dia ni ulama di Mekah, tapi orang Melayu, orang Baling, Kedah. Orang Baling ni tuan-tuan faham lah, tuan-tuan tahu lah macam mana dia lorat tani. Munap apa ya? Macam mana? Nak pergi mana nak tak tahu macam tu lah. Lorat Baling. Jadi tuan-tuan sekalian, dia ni amalan dia baca tiap-tiap hari selawat 1000 kali, kadang-kadang sampai 10,000 kali. Dia baca bismillah 1000 kali.
dia baca la ilaha illallah 1000 kali, bahkan kadang-kadang waktu lapar pergi 10,000 kali. Itu orang soleh. Orang soleh nama dia Syekh Tayyib Al-Makki. Sudah meninggal dunia. Dia meninggal dunia di Mekah dan dikebumikan di Ma'la. Orang Melayu, waliullah, wali Allah. Saya sempat jumpa dengan dia ada belah-belah kali jugalah. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, itulah dia sedikit sebanyak cerita berkenaan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada idola yang lebih besar selain daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya nak bagi amalan-amalan. Jarang nak bagi amalan-amalan ni, bagi amalan-amalan yang diamalkan oleh para sahabat. Antaranya pada satu ketika Nabi kita sembahyang di dalam kawasan Masjid Nabawi, Nabi kita jadi imam. Lepas Nabi kita jadi imam, Nabi semasa sembahyang tu Nabi kita tengok punya banyak malaikat turun daripada langit mencatatkan pahala kepada seorang sahabat Nabi yang duduk belakang. Lepas tu Nabi kita pusing belakang, Nabi kita tanya, siapa di belakang kamu yang ucapkan satu ayat yang aku tak pernah bagi tahu? Apa dia? Iaitulah sahabat ni selepas mana rukuk, iktidal kan, sami Allahu liman hamidah, dia Rabbana walakal hamdu, dia baca hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Sahabat Nabi ni angkat tangan, saya ya Rasulullah, saya baca benda tu walaupun Nabi tak ajar. Nabi kata, aku nampak malaikat punya banyak mencatatkan amalan kebaikan untuk kamu. Kita pun sebagai umat Nabi, kita amal lah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, ataupun Rabbana lakal hamdu. Tambah sikit lagi, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Baca sekali saja, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Itu yang memang diamalkan oleh sahabat dan diakui oleh Nabi kita. Bahkan Imam Masjid Nabawi sekalipun tuan-tuan, bila dia iktidal, kadang-kadang kita boleh dengar dia baca hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Satu. Yang kedua, yang ketua yang saya nak kongsikan adalah amalan Nabi kita sendiri. Nabi kita setelah mana Nabi kita beri salam dalam sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Masa nak sapu muka tu, Nabi kita baca apa? Kita baca apa? Kita sapu begitu je. Nabi kita baca Bismilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhhib anni al-hamma wal hazan. Baru sapu. Sekali lagi masa Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi kita ni bukan amalan sahabat dah, amalan Nabi kita sendiri, tapi tak di-highlightkan dalam kalangan kita orang Melayu. Bismilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhhib anni al-hamma wal hazan. Satu. Bismilladzi, sekali je lah saya tunjuk banyak kali. Bismilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhhib anni al-hamma wal hazan. Baru sapu muka. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak tangan. Sebab tu lah orang tua-tua dulu dia suka tak tangan atas ni. Dia baca apa? Dia baca ni lah, Bismilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih. Allahumma adhhib anni al-hamma wal hazan. Ya Allah, jauhkanlah daripadaku duka cita dan kesedihan. Sapu muka. Itu doa tu, doa yang Nabi kita ajar. Jauhkanlah daripadaku duka cita dan kesedihan. Kalau kita tengok sama lah, duka cita kesedihan, apa beza dia? Ada lain, ada bezanya. Apa dia? Apa beza duka cita dan kesedihan? Duka cita ni kita sedih, kita risau untuk perkara yang akan berlaku. Contoh, anak kita ni malas nak mengaji, kan? Malas belajar, ya Allah, nak periksa tak lama lagi. Tak periksa lagi, tapi kita dah boleh agak dah keputusan. Dah boleh agak dah macam mana duk main, duk pergi CC, main game. Saya منزل. ممكن أوقف عند المسجد الفاتحة هناك. أحسن. كلها مرة. Tuan-tuan dan sekalian, sebentar tunggu dia ni, saya sambung sikit lagi.
Apa beza duka cita dan kesedihan? Duka cita untuk perkara yang akan berlaku. Kita sedih. Contohnya, apabila kesedihan terhadap benda akan berlaku. Wal hazan, kesedihan untuk perkara yang telah berlaku. Kita teriak kisah-kisah lama, teringat barang kita hilang dah, berlaku dah. Itu kita tak nak dua-dua tu. Ya Allah, hilangkanlah daripada aku duka cita dan kesedihan. Memang kita ni sebagai fitrah kita sebagai manusia, bila kita ditimpa musibah, kita akan berasa sedih, akan berasa duka cita. Tetapi ada di sana kalangan-kalangan kelompok orang-orang yang dekat dengan Allah tak ada rasa apa sampai tahap macam tu, kerana dia pandang semuanya daripada Allah. Mana dalil dalam Al-Quran? Ada dalil. Ala inna awliya Allah dalam Quran, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, mereka tidak ada dalam hati mereka itu perasaan takut dan sedih, kan? Sebab apa? Dia tahu, dia faham semua yang berlaku ni kerana Allah. Kalau kita ni hilang barang, accident contoh, siapa yang izinkan? Orang pencuri masuk rumah kita pun siapa yang izinkan? Kita tengok mungkin dosa kita banyak. Ini kita kerja nak salahkan orang, kan? Salahkan anak kita, memang kita boleh marah. Anak kita tak kunci pintu, pencuri masuk contoh. Tapi hakikatnya mungkin kita sebagai ibu ayah yang banyak dosa. Betul ulama kata kalau anak kita banyak melawan kita, jangan tengok anak kita itu buat jahat, tengok kita yang banyak dosa. Mungkin kita kurang bermunajat kepada Allah di waktu malam, sehingga anak kita jadi begitu. Kerana anak ini adalah cerminan daripada ibu bapa, kan? Itu orang ulama tasawuf lah kata, nak bagi nisbah kepada kita, bermunajatlah kepada Allah tengah malam. Kerana bukan kita yang mengubah. Ramai ibu bapa nak mengubah anak tak. Kita berdoa kepada Allah, Allah yang memegang hati hamba-hambanya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dah tiba di kawasan Masjid 7. Ini adalah destinasi kita terakhir. Tiap-tiap orang yang datang ziarah ke Madinah ini biasanya dia lalu saja naik bas macam kita lah. Kita datang umrah 10 kali pun tak lalu, tak singgah sini. Lalu saja sekelip mata macam tu je. Jadi hari ini kita boleh tengok setiap masjid ini Nabi kita sembahyang. Setiap masjid Nabi kita sembahyang, tapi tak setiap masjid dibuka untuk sembahyang. Ada beberapa buah masjid sahaja yang dibuka untuk kita nak tengok, nak sembahyang lah. Kalau masih lagi ada wuduk dan sebagainya. Jom kita turun. Siapa yang nak kena keluarga dan lain-lain. Jadi kita boleh tengok sini sebenarnya tak ada sembahyang. Tak ada orang lompat dalam kita tengok. Ini yang pertama, Masjid Sa'ad bin Mu'az ataupun Sayyidah Fatimah. Dan kedua kita tengok atas tu Masjid Sayyidina Ali. Masjid Sayyidina Ali pun dia tutup untuk solat. Mungkin kita boleh solat di sana, ada Masjid Al-Fatah. Jadi kita silakan siapa nak berjamaah. Ini Jabal Salah. Jabal Salah ini masa berlaku peperangan Uhud, masa berlaku peperangan Khandaq, peperangan Parit, tentera muslimin tidak berada di atas sana. Dia berada di bawah ni, camp. Mungkin ada 2-3 orang yang bukan tengok. Paritnya adalah yang border antara dua jalan ni. Parit tu border tu. Border tu parit sampai ke hujung. Sampai ke hujung sepanjang 5 km mengelilingi. Nampak tak? Faham? Nampak tak? Nampak? Ini yang tengah-tengah ni, tengah-tengah antara jalan kan sana sini. Divider. Divider jalan tengah ni. Lebar dia 5 meter. Dalam 4 meter. Antara dua jalan tu. Jalan. Masih ingat ke? Kamu luar dengan jalan tu. Boleh tengok. Boleh tengok. Lepas tu kita nak pergi sana. Tengok di masjid Allah Taala. Antara waktu Zuhur dengan waktu Asar. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Muttafaqun alaih. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, inilah dia 7 buah masjid. Satu Masjid Sayyidah Fatimah, yang kedua Masjid Sayyidina Ali, yang ketiga Masjid Sayyidina Umar, yang keempat Masjid Fatah, yang kelima Masjid Sayyidina Abu Bakar yang dah dihapuskan, yang keenam Masjid Sayyidina Al-Farisi, yang ketujuh Masjid Al-Fatah. Ini Masjid Khandaq, Masjid Parit, tapi masjid baru.